Okey, baca dulu nota nombor 9, nota yang penting. Okey, selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada semua. So, hari ini adalah hari Khamis 20 Mei 2021. Waktu matematik kita ada 3 waktu seperti yang telah kita maklumlah 3 waktu. Okey, jadi kita akan sambung bab 5. Bab 5 rangkaian dalam teori set. So hari ini kita sudah sampai ni nombor 9. Nombor 9 ialah graf mudah. So bagaimana kita panggil suatu graf yang diberi itu graf mudah ke bukan graf mudah? So kalau dia graf mudah, dia mesti memenuhi ketiga-tiga ciri-ciri ini. Dia memenuhi ketiga-tiga ciri-ciri ini. Apa tiga itu? Dia adalah jenis graf yang tak terarah. Dia tidak ada arah, maksudnya tidak ada anak panah. Kalau ada anak panah itu, dia bukan graf mudah. Kemudian dia tidak mempunyai gelun. Dalam graf itu tak boleh ada gelun. Gelun maksudnya satu bulatan kan, yang pergi balik itu. Tak boleh ada. Kalau ada, dia bukan graf mudah. Dan yang ketiga, dia tidak mempunyai berbilan tepi. Maksudnya dua bucu itu hanya boleh dihubungkan oleh satu tepi. Kalau berbilan tepi banyak tepi, itu bukan graf mudah. Bukan graf mudah. Okey, so kita tengok contoh 7. So di sini sebelum itu kita ada 3, ingat jenis graf yang tidak terarah, tidak mempunyai gelun, tidak mempunyai berbilan tepi. Hanya apabila ketiga-tiga syarat atau ciri-ciri ini dipenuhi, barulah dia boleh dipanggil graf mudah. Mesti ketiga-tiga dipenuhi baru dia boleh dipanggil graf mudah. Okey, kita tengok contoh 7. Contoh 7 pada muka surat yang sama. Okey, contoh 7 pada muka surat yang sama. Mana dia? Alright, ini. Okey. Tentukan sama ada setiap graf berikut adalah graf mudah atau bukan. Berikan sebab anda. Okey, so kalau kita tengok A ini, dia kata ini merupakan graf mudah kerana tidak mempunyai gelun dan berbilang tepi. Dia tidak ada gelun, dia tidak ada berbilang tepi. So dia dipanggil sebagai graf mudah lah. Lagipun dia adalah graf tak terarah. Tak terarah. Okey? Boleh itu memang graf mudah lah. Kalau kita tengok soalan di sini, semua tidak ada arah. Jadi kalau semua tidak ada arah, dia adalah berkemungkinan graf mudah. Tapi kita kena tengok ciri kedua dan ketiga, tak ada gelun tak? Ada berbilang tepi tak? Kalau tak ada, yes. Okey. So kita tengok B pula. B bolehkah sesiapa jawab saya ini graf mudah ke bukan graf mudah? Jessica Long. Jessica? Ya. Buka mic awak lah. Jawab ini graf mudah ataupun graf. Ya. So awak tulis bukan. Okey, bukan graf mudah. Bukan graf mudah. Okey, bukan graf mudah. Okey. Kenapa kenapa dia bukan graf mudah? Ini kena tulis sebab kerana mempunyai apa? Graf ini ada gelun tak? Tak ada kan? Tak ada gelun kan? Dia maksudnya kalau dia tak ada gelun, dia adalah ciri satu lagi lah, iaitu dia mempunyai berbilang tepi Dia mempunyai berbilang tepi. So mana berbilang tepi dia, kita tengok bersama-sama. Okey kita tengok.
Kalau ada nampak X dengan U kah? X dengan U ini dia boleh dihubungkan ada dua tepi. Satu, dua. Ada nampak? So untuk menghubungkan titik S dan U, dia ada dua tepi. Dan kan kita sudah kata, kalau dia graf mudah, dia tidak boleh ada berbilang tepi. So sini ada berbilang tepi ya. So dia bukan graf mudah. Bukan graf mudah. Okey ya. Okay, kita sambung. Okey, untuk C. Untuk C, graf ini graf mudah ke bukan? Kita minta seorang lagi ya. Elvina Enes. Elvina. Graf C ini, ya. Okey, betul. Terima kasih. So, ini ialah graf mudah. Okey. Kenapa? Kerana tidak mempunyai, dia tidak mempunyai kelun dan berbilang tepi. Dia tidak ada kelun, tidak ada berbilang tepi. So dia graf mudah lah. Kalau you tengok graf ini memang tidak ada kelun, tidak ada bulat-bulat itu. Satu lagi dia tidak ada berbilang tepi. Setiap titik itu hanya dihubungkan satu laluan saja, satu tepi saja. Itu ialah graf mudah. So kita perlu mengenal pasti ya istilah-istilah ini ya. Graf terarah lah, graf pemberat lah, graf mudah lah. Nanti kita ada subgraf lah, bokok lah. Dia ada banyak istilah, awak kena ingat setiap satu itu. Okey, kita sambung D. D ya. Alright. So untuk D ni, kita minta seorang lagi ya untuk jawab. Davian, ini graf mudah atau bukan graf mudah? Davian. Awak boleh buka mic terus. Bukan, ya. Terima kasih, betul Tania. Bukan graf mudah. Kenapa leh? Kerana dia mempunyai sama ada kelun atau berbilang tepi kan, tapi ini tak ada kelun. Ini ada apa? Ini ada berbilang tepi. Contohnya I pergi F, dia ada dua laluan kan? Ini ialah berbilang tepi ya. Berbilang tepi. Okey? Kerana mempunyai berbilang tepi. Jangan kata mempunyai kelun, sini tak ada kelun. Mana yang ada itu saja kita tulis lah. Salah satu ciri itu ada, itu sudah dikira bukan lah. Okey. I. Kita tengok I lagi. Okey, sekarang kita minta Nur Mirza. Nur Mirza, 14 hari. Graf I ini graf mudah atau bukan graf mudah? Boleh buka mic. Graf mudah, bagus. Okey, graf mudah. Okey, graf mudah, betul graf mudah. Okey, graf mudah. Okey, graf mudah, betul. Tuliskan, graf mudah. Sebab kerana tidak mempunyai kelun dan berbilang tepi. Tidak ada berbilang tepi, tidak ada kelun. So dia merupakan graf mudah. Graf mudah. Okey. Dan akhir sekali saya rasa senanglah. Okey, kita minta Tracy, ya. Tracy, 14 tarikh. Jadi semua pelajar akan diberi peluang untuk menjawab. Bukan graf mudah, betul. Okey, bukan graf
mudah. Okey, sebab kerana dia mempunyai apa? Dia mempunyai kelun kan? Mempunyai kelun dan dia juga mempunyai berbilang tepi. Mempunyai kelun dan berbilang tepi. Jadi dia bukan graf mudah. So, awak ingat salah satulah. You ingat graf mudah itu tidak boleh ada arah, tidak boleh ada kelun, tidak boleh ada berbilang tepi. Itulah keadaannya graf mudah. Kalau salah satu ada, itu bukan graf mudah. Bukan graf mudah. Okey, so itu awak tuliskan. Saya bagi awak 10 saat untuk lengkapkan contoh 7. Lepas itu kita pergi muka surat 6 dulu. 6. Ada 2 penyelesaian di situ. Okey, dah. Alright. Sudah? Ada yang belum ke? Contoh 7 B, C, D, E, F. Okey, sangat jelas ini graf mudah, graf bukan mudah, sangat jelas. Sebab ciri-ciri dia itu dia. Kita ada nota nombor 11 itu sub graf belum, tapi kita pergi ke contoh 9 dulu. Selesaikan setiap yang berikut supaya ini melibatkan belum melibatkan subgraph lah. Kenapa dia no respond? Sekejap tak apa, saya on lagi sekali. Ya, mungkin kadang-kadang line kalau tak bagus dia akan hilang. Ini dia. Saya present dulu. Okey boleh nampak. Saya rasa saya off kamera saya lah supaya lebih bagus lagi dia punya keadaan. Okey, contoh 9. Kita tengok contoh 9 bersama-sama. Selesaikan setiap yang berikut. Selesaikan setiap yang berikut. Okey, contoh A. Raja menunjukkan satu rangkaian yang mewakili laluan. Ini typing error. Laluan. Okey, laluan. Alright. Laluan untuk bergerak dari bilik mesyuarat ke pintu kecemasan di sebuah pejabat. Pemberat mewakili jarak dalam meter. Di sini dia ada beritahu pemberat itu nilai-nilai yang kita isi pada tepi itu mewakili jarak dalam meter. Ini unit dia jarak dalam meter. Itu awak ambil perhatian. Okey. So sini ialah bilik mesyuarat. Ini bilik mesyuarat. Okey, ini bucu dia. Lepas itu ini ialah pintu kecemasan. Pintu kecemasan. Kemudian ada titik A, B, C, D lah. Ada di beberapa bucu lain. Okey, mungkin bilik-bilik lain lah. Okey, nyatakan
laluan yang mempunyai jarak terpendek. Okey, ini awak kena ambil perhatian jarak terpendek untuk bergerak dari bilik mesyuarat ke pintu kecemasan. Okey, daripada bilik mesyuarat pergi ke pintu kecemasan. Mungkin dia ada banyak laluan, barulah dia suruh kita cari yang paling pendek, jarak yang terpendek. So, salah satu cara dia ialah kita senaraikan semua kemungkinan. Daripada bilik mesyuarat pergi ke pintu kecemasan, kita boleh melalui bilik mesyuarat pergi ke D kan. D pergi C, anak panah, ini adalah terarah. C pergi ke pintu kecemasan, betul tak? So yang pertama itu kita boleh tulis lah. Bilik mesyuarat pergi ke D, pergi ke C, pergi ke pintu kecemasan. Okey, itu laluan dia. Dan kalau kita nak kira di sini, bilik mesyuarat pergi ke D 3 meter. And then T pergi ke C 6 meter kan. 3, 6 dan satu lagi 4. Jadi jarak dia, kira jarak ini 3 tambah 6 tambah 4. So 13 meter. Laluan ini 13 meter. Okey. Ada satu lagi laluan lain kan. Kita kira juga laluan lain. Laluan lain. Okey. So laluan lain kita tengok di sini, naikkan. Okey, saya tulis di bawah. Okey. Laluan lain ialah ini. Ini 1, 2, 3 ini Okey, so yang berwarna ungu warna dia. So boleh bergerak dari bilik mesyuarat pergi ke A pergi ke B, B pergi ke pintu kecemasan PK. Jadi di sini daripada bilik mesyuarat ini pergi ke titik A 4 meter, A pergi ke B 3 meter, B pergi ke pintu kecemasan 2 meter. So jarak dia ialah 4 tambah 3 tambah 2. So jumlah dia 9 meter. 9 meter. Jadi mana satu jarak terpendek? Jarak. So awak kena buat keputusan lah. Satu ialah 13 meter, satu 9 meter. Mestilah 9 meter itu lebih pendek kan. So awak kena buat kesimpulan. Jadi jarak terpendek. Okey, jarak terpendek ialah dia minta kita laluan jarak terpendek. Okey, laluan jarak terpendek ialah bilik mesyuarat A, B, pintu kecemasan. Tulis macam ini mungkin dia kecilkan supaya awak boleh nampak lebih banyak. Ini. Okey jadi kita perlu cari semua kemungkinan laluan. Laluan yang pertama pintu bilik mesyuarat pergi ke D, pergi ke C, pergi ke pintu kecemasan. Jarak dia 13 meter. Kemudian alternatif yang kedua, kita boleh guna ini ialah pilihan pertama. Okey, ini pilihan kedua. Daripada bilik mesyuarat pergi ke A pergi ke B, B pergi ke pintu kecemasan. Dia hanya mengambil jarak dia 9 meter. Okey, so daripada dua laluan ini kita dapati ini 9 meter ini lebih pendek kan. Jadi laluan jarak terpendek ialah BM AB PK. Kalau boleh jangan guna BM lah, you tulis penuh bilik mesyuarat. PK pintu kecemasan. So kita ada dua laluan di sini, kita pilih yang terpendek. Itu maksud di sini Senang juga kan. Sebenarnya bab ini tidak susah sangat lah. Tidak susah sangat.
Kecuali nanti pokok itu dan subgraf ya. Subgraf masih okey ya. Mungkin pokok itu yang mungkin nanti kita akan lebih rumit sedikit lah. Sebab ini memang tajuk yang baru, tajuk yang baru untuk silibus baru. Okey. Dah? Alright, okey. Soalan satu ini dia. Soalan satu. Bukan. Contoh 9A ya. Okey, contoh 9A. Okey, kita pergi contoh 9B ya. Di sebelah kanan dia. Raja menunjukkan satu rangkaian bagi laluan yang diambil oleh seorang pelari dari titik semak P. Mana P? Titik semak P ini checkpoint checkpoint P ya. Ke titik semak Q, checkpoint Q. Pemberat mewakili masa dalam minit. Ini unit dia, pemberat dia masa dalam minit. Masa dalam minit. Tadi ialah jarak dalam meter. Sekarang masa dalam minit. Okey. So, kalau kita tengok di sini, daripada checkpoint P pergi checkpoint Q, dia ada dua laluan. Satu ialah melalui KL kan, satu melalui NM. Ada dua laluan. Ini laluan pertama. Okey. Kemudian ini laluan kedua. Okay, laluan kedua, ada dua laluan. Dua laluan, saya pun guna warna yang berlainan. Dua laluan. Okey. Nyatakan laluan yang mengambil masa paling lama. Ini maksudnya kita ambil laluan yang terpanjang, bukan terpendek. So kita perlu baca soalan dengan teliti. So kalau dia nak paling panjang, so kita perlu kira kedua-dua lah laluan itu. Dua-dua laluan kita perlu kira. So alternatif yang pertama. Kita ambil checkpoint P melalui K, melalui L, akhirnya Q. Okay. So ini dia mengambil masa 7, 12, 4. Ya. Boleh? So masa dia 7 tambah 12 tambah 4. So jumlah dia 23 minit. 23 minit. Ya, jelas Okey, lepas itu kita tengok alternatif yang kedua. Yang berwarna hijau ini yang laluan hijau ini. Okey, so dia punya laluan ialah checkpoint P pergi ke N, pergi ke M, pergi ke checkpoint Q. Dan dia punya masa 7 minit, 10 minit, 9 minit. Okey, so masa dia kita kira 7 tambah 10 tambah 9. So jumlah dia 26 minit. Okey, so kita perlu buat kesimpulan. Kita perlu buat pilihan. Mana satu laluan, nyatakan laluan nyatakan laluan yang mengambil masa paling lama. Jadi laluan paling lama ialah ini dia lah P pergi N, pergi M, pergi Q. Ini laluan yang paling lama sebab dia mengambil masa paling panjang 26 minit. Kan? Tapi tak perlu tulis 26 lagi dalam kesimpulan sebab kita punya soalan minta kita nyatakan laluan. So laluan yang paling lama ialah PNNQ. Itu jawapan dia. Boleh ya? Senang saja kan? Okey, tolong tuliskan Tolong tuliskan Okey. Okey ya. Alright. So kalau sudah
Kita balik ke muka surat 5 tadi ya. Muka surat 5 ada satu nota lagi ya. Itu nota yang penting. Oke, ini senang lah dua contoh ini. Ya. Alright, so kalau sudah kita balik ke nota muka surat 5. Nah, kita nak pergi ke subgraph. Subgraph. Ya, subgraph. Nota nombor 11. Tadi kita sudah pergi graf mudah. Sekarang pergi subgraph. Graf pemberat pun sudah kan? Semalam. Jadi sekarang kita nak pergi ke subgraph. Jadi apa itu subgraph? Highlightkan. Subgraph ialah suatu graf. Bagi suatu graf, subgraph bagi suatu graf ialah sebahagian graf daripada graf asal. So, Anda akan diberi satu graf asal. Daripada graf asal itu, dia akan pecah kepada, sebenarnya dia ada banyak subgraph. Dia ada banyak subgraph. Subgraph maksudnya sebahagian daripada graf asal. Sebahagian itu berapa banyak? Tak tahulah. Dia banyak kemungkinan, banyak apa itu gabungan itu. Asalkan ialah sebahagian daripada dia. Okey ya. Sebahagian dia. Contoh, saya bagi contoh di sini. Ini ialah subgraph 1. Ini subgraph 1. Okey, subgraph 1. Okey, lepas itu ini ialah subgraph nombor 2. Subgraph nombor 2. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok subgraph 1, A, B, C, D, E, F, memang semua bucu dia ambil di sini adalah daripada graf asal. Daripada graf asal. Ini sangat penting. Ini memang sangat penting. Subgraf ini dia mesti datang daripada graf asal. Tidak boleh tokok tambah sendiri. So untuk subgraf ini A, B, C, D, E, F, and then ada garis yang dia tepi yang dia buatlah A, D, F, D, C, D, E, B, C. Ada dia tidak buat. Itu sebahagian kan? Sebahagian. Untuk subgraf 2 lagi lah, dia hanya beberapa 3 tepi saja. Tapi 3 tepi itu serupa dengan asal tu. Saya bagi tengok AD ada, BC ada, EC ada. Dia 3 itu. Boleh boleh macam itu. Satu lagi awak kena ingat. Subgraf juga bolehlah sama dengan graf asal. Maksud saya ialah graf asal itu sendiri juga boleh dijadikan salah satu subgraf. Boleh juga. So sekarang kalau saya buat subgraf 3, subgraf 3, dia punya graf itu sama dengan graf asal. Boleh. Itu juga dipanggil salah satu subgraf. Subgraf. And then dia punya subgraf tidak ada menyatakan ada berapa bucu, berapa tepi. Tak ada. Hari ini kalau saya kata saya hanya lukis BC. Ini B, ini C. And then ini. Ini juga salah satu subgraf. Subgraf daripada graf asal ini. Boleh terima. 2 titik, 1 tepi pun sudah cukup untuk subgraf. Mungkin ada belajar, saya tidak mau lukis banyak ini. Boleh ya? Ini juga subgraf. Juga subgraf. So, subgraf adalah sebahagian daripada graf asal. Sebahagian. Pula sama, tidak boleh ubah. Kita tak boleh ubah kata C di sini, B di sini terbalik. Itu tak boleh. Itu bukan subgraf. Subgraf maksudnya sebahagian daripada graf asal itu, sebahagian itu mesti bulat-bulat sama. Mesti sama, bulat-bulat sama. Kalau B bagi C, B bagi C lah. Tidak boleh C, B kedudukan tukar. Itu tak boleh. So itu maksud subgraf. Sebahagian daripada graf asal. Okey ya. Okey. So kalau dia seluruh subgraf itu sama graf asal, itu juga dipanggil subgraf. Boleh. Boleh sama. Boleh sama sub dia.
Okey, kita pergi ke muka surat 7. Kita pergi ke muka surat 7 ini. Ya. So saya bagi beberapa saat untuk awak jawab. Okey, so contoh 10 ini tandakan betul. Tikkan right untuk subgraf yang betul dan untuk subgraf yang tidak betul kita pangkah. Kita pangkah. Okey kita pangkah. Okey, so A saya sudah buat untuk awak subgraf 1, subgraf 2, subgraf 3. You buat B dan C. Nanti saya tanya satu demi satu. Saya bagi 30 saat daripada sekarang. Okay, Okey, dah masa 30 saat sudah. Okey, so kita tengok dulu contoh A ya. Contoh A ini, dia tulis panjang lah sebenarnya. Tapi kita kalau tak baca pun tak apa, yang penting kita tengok ada ke ini subgraf. So kita tengok satu demi satu, tengok bucu D, C, B, A betul, E, H, G, F. Kedudukan semua betul. And then dia punya tepi-tepi yang ada pada subgraf satu ini pun ada di dalam asal. So dia adalah subgraf. Okay. Kemudian subgraf 2 sama A, B, F, G, C, H, D. Ya, ada juga di dalam asal. So ini subgraf betul. Okay betul Okay, untuk subgraf 3, kenapa bukan you tengok kita cari kenapa dia bukan. Ada tak you nampak di sini ada satu bucu P. Dalam graf asal tidak ada bucu P kan? P ini tidak ada. Asal dia tidak ada. So dia bukan subgraf. Dia kita tak boleh tambah sendiri bucu atau tepi ya. Bucu kita tak boleh tambah. Tepi pun kita tidak boleh tambah. Tidak boleh tambah sendiri ya. Tak boleh. So itu bukan. Senang saja senangnya. Okey, kita tengok B. Contoh B. Kita minta lagi beberapa pelajar. Okey, Stewart 4 Bestari. Yang pertama ini. Ya ke tidak? Subgraf 1 ini. Ya, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok Okey, B, C, D. Lepas itu A, G, F, E. Ya, dia adalah subgraf. Betul, Tania? Lepas itu yang seterusnya kita minta polling. Ini. Subgraf ke bukan? Bukan. Ya, bukan. Kenapa? Kerana yang E tu. Ya, ini adalah kelun. Kelung. Tapi asal itu tak ada kelun kan? So dia bukan. Bagus. Okey. Kemudian kita minta seterusnya Nur Hidayah. Nur Hidayah. Subgraf ke atau bukan? Yang ketiga. Subgraf. Subgraf. Okey, kita semak A ada. B, C, G, F, D. Yes. Ya. Terima kasih, Tania. Okey, untuk contoh C. Contoh C kita minta Nur Hayati. Nur Hayati. Bukan. Yang pertama dia kata bukan. Okey, kita semak E, F, B, A, C, D. Okey, semua bucu betul. Tetapi kalau you tengok, dia punya perpilan tepi adalah A ke B, perpilan tepi kan? Tapi apabila sampai ke subgraf,
Perpilan tepi menjadi AE. Tak betul. Dia tak boleh tukar sendiri ya. Itu sudah salah. Bukan subgraph. Okey, yang kedua ini. Kita minta Muhammad Daniel Ashraf. Bukan. Bukan. Okey, kita tengok E, F, and then B, A, D, C. Okey, ada satu G kan? Asal tidak ada kan? So, bukan. Betul, Tania. Ini G tak ada. G tak ada. Kita boleh bulatkan mana yang salah lah supaya lain kali apabila you tengok balik, you tahu kenapa dia bukan. Dan satu lagi ialah yang ketiga, seorang lagi ya. Siapa yang belum? Eric Sebastian. Eric Sebastian. Eric Sebastian. Eric Sebastian. Halo? Ya, Ya, apa jawapan awak untuk yang ketiga? betul. Betul, yes. Okey, kita tengok E, T, A, C, B. Yes, okey, semua betul. Ada di dalam graf asal. So, ini untuk mengenal pasti ya, adakah sesuatu subgraf itu adalah daripada graf asal. Okey, so saya rasa tidak susah itu, tidak susah. Okey. 4 wawasan kehadiran hari ini sama dengan kehadiran semalam, 6 orang itu, iaitu Dominic, Jennifer, Michelle, Muhammad Asri, Listerina dan juga No Aliana. No Aliana. Okey. Ramai tak ada, tak tahulah kenapa. Kadang-kadang minat tak minat itu hal kedua. Bagi saya, kadang-kadang kita dalam perjalanan, dalam proses pembelajaran ini, tidak ada kata minat tak minat lah. Kalau you tanya saya minat tak untuk sejarah, saya kata tak minat. Minat tak BN, saya tak minat. BI minat tak? Tak minat. Tapi, adakah kita kata tak minat dan kita tak perlu belajar? Masih perlu belajar kan? SPM masih ada uji BN, BI sejarah kan? Itulah dia. Bukan banyak masa kita memang tak minat tapi kita masih perlu belajar kerana ada dalam SPM. Kan? Betul kan? 所以有时候不是说喜欢不喜欢，如果你问我很多我也是不喜欢但是还是要学因为 SPM 要考嘛。itulah dia. So mungkin kata saya tak minat matematik, saya tak suka matematik. So saya tak ikut pembelajaran. Tak boleh. Sebab dalam SPM kita masih perlu uji masih ada uji matematik. Sebab negara kita adalah macam inilah format dia. Kecuali kalau di negara-negara barat, contohnya Amerika Syarikat, budak-budak anak-anak dia sejak kecil sudah boleh pilih bidang yang mereka minat. Contohnya umur 6 tahun sudah mula bersekolah kan, dia pilihlah. Kalau dia minat muzik, dia pergi muzik saja. Dia belajar muzik saja. Yang lain semua tak perlu belajar. BI tak perlu belajar, matematik tak perlu belajar, sejarah tak perlu belajar. Dia belajar muzik je. Itu negara mereka. Kita di sini semua kena belajar. So tidak ada kata minat tak minat lah. Kalau kata minat, memang saya pun tak minat sebenarnya banyak benda kan, tapi kita perlu belajar juga. Okey. So kita pergi contoh seterusnya. Ini subgraf sudah. Okey, contoh seterusnya. Okey, sebelum kita pergi ke contoh 11, kita baca dulu awang ini. Ada nampak awang ini? Ini apa dia? Ini penting Ini adalah nota penting. Dia kata apa ini? Kitaran ialah satu graf yang tertutup. Sebab dalam contoh-contoh selepas ini kita akan nampak kitaran. Apa itu kitaran? Kitaran maksudnya adalah graf yang tertutup. Saya bagi contoh. Kita tengok balik dua graf ini tadi atas ini. 3 graf atas ini graf G ini.
Ini adalah ABC ini adalah contoh graf tertutup ataupun kitaran A dan B ya. Maksudnya semua bucu tutup. C bukan kitaran kerana ada tempat yang dia tak tutup. Contohnya F dengan B dia tak tutup kan. Kalau you tanya C ini bukan kitaran. Tapi A dan B ialah kitaran. Maksudnya kitaran di sini graf dia mesti tutup. Kalau ada graf tak tutup itu bukan kitaran lah. So apa maksud perkataan kitaran? Ingat kitaran graf yang tertutup. Tertutup. Tutup maksudnya macam ini tutup lah. Ini tutup tidak ada buka. Tidak ada bucu yang buka. Tidak ada bucu yang tidak ada tepi. Tidak ada. Tidak ada. Macam ini buka, itu bukan lah. Itu bukan kitaran. Ini dia ada buka kan. So ini bukan kitaran. Ini kitaran. Ini kitaran. Okey Okey. Lukis graf. Lukis graf. Berdasarkan ciri berikut. Ini asal, ini graf asal. Okey, graf asal. Okey graf asal. Okey, sekarang kita nak lukis graf. Ciri dia ialah graf ini mesti ada 6 bucu 5 tepi. So mana-mana 6 bucu daripada graf asal. Ini memang daripada graf asal ini. Ini memang lukis graf. Lukis graf. So P bagi Q, P bagi T, T bagi U, Q bagi R, and then S bagi T. Memang semua daripada asal. Dan kita semak, adakah dia 6 bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu. Lepas itu adakah dia 5 tepi? Kita semak. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 tepi. So ini contoh. Mungkin awak tanya mesti inikah? Tak semesti. Tak semesti ya. Dia ada banyak. So, mungkin saya boleh kata P, T, U, R, mana lagi? X. Okey, berapa bucu sudah? P, T, U, R, S. 5. Dia 6 bucu. Satu lagi Q. Q di atas U. Okey, Q. 6 bucu. Tapi dia 5 tepi. 5 tepi saya lukis tepi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun boleh. Ini pun boleh jadi subgraf. 6 bucu, 5 tepi. Tengok lain 2 ini kan. Tapi dua-dua ini adalah contoh jawapan yang betul. Apabila lukis subgraf ini banyak alternatif jawapan. Asalkan dia datang daripada graf asal. Kemudian kalau dia ada syarat macam inilah 6 bucu 5 tepi. Mesti ada 6 bucu 5 tepi. Baru betul. Tapi pilih mana bucu, pilih mana tepi, terpulang kepada kita sendiri. Ini hanya contoh jawapan. Contoh jawapan. Okey, yang kedua, kita nak lukis graf 5 bucu 5 tepi. 5 bucu 5. Tadi 6 bucu 5 tepi. Sekarang 5 bucu 5 tepi. Dan dia membentuk satu kitaran. Maksudnya dia mesti tutup. Ini contoh jawapan. Ini contoh jawapan. Okey, ini contoh jawapan. Dia tidak ada R di sini. Okey. Saya rasa ini adalah jawapan saja yang boleh kita terima lah. Kalau saya tengok ada lain kat satu. Saya bagi satu lagi ya. Okey. T, X, R, U, dan juga Q. Okey. So 5 pucu kan? Okey, 5 tepi. Mana 5 tepi dia? 1, 2, 3, 4,
5 kan. Ini pun tertutup. Ini pun tertutup. So dua-dua boleh terima. Ini tadi pun dua-dua terima. Seperti yang saya kata, terpulang kepada kita mana yang kita pilih. Tapi dia mesti memenuhi syarat dia lah. Di sini ada syarat tambahan iaitu kitaran. Maksudnya dia mesti tutup. Pucu-pucu itu mesti semua tutup. Baru kita boleh kira. So ini boleh, ini boleh. Dan dua jawapan yang berlainan kan. Tapi dua-dua ini tatan daripada graf asal. Mesti tatan daripada graf asal. So itu subgraf. Soalan-soalan yang kita nampak dalam buku kerja banyak. Memang hampir semualah buku kerja mesti ada suruh kita buat subgraf. Dan exam kali ini lupa lepas saya baca soalan hari itu. Saya rasa adalah subgraf ini. Lukis subgraf. Okey. Okey, so sudah. Okey, kita pergi ke contoh soalan B dan C. B dan C ya. B dan C. Okey. Alright, sini. Okey. So, kita buat graf G ya. G ini yang diberi. Kita ada kelun 1. Kita ada bucu A, B, C, D, E. 5 bucu ya. Sini ada 5 bucu. Tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tepi. Mungkin kita boleh tulis lah. 5 pucu, 8 tepi. Kita tulis untuk pengetahuan kita sendirilah kan. Boleh ya. Dan dia ada satu kelung lagi di dalam itu. Okey, sekarang bagaimana kita nak lukis subgraf di mana dia mempunyai 4 bucu 2 tepi sahaja. 4 pucu 2 tepi ya. So kita boleh pilih mana-mana 4 pucu. So yang paling itu boleh kita pilih E, A, B, apa lagi mungkin kita pilih D. 4 pucu sudah. Lepas itu sambung 2 tepi. Mana-mana 2 tepi lah. Mungkin kita E pergi A pergi B. Ini kira subgraf salah satu subgraf. Kalau awak tidak ikut saya punya, awak buat awak punya, boleh juga. Boleh. Boleh ya. Satu contoh lagi, mungkin saya guna E, D, B, C. 4 bucu kan. Lepas itu dia kata 2 tepi. Ini pun sudah 2 tepi kan. Kelun. Cukuplah. Ini pun satu subgraf. Ini pun satu subgraf. Walaupun titik-titik lain tak hubung. Tidak apa. Sebab dia tidak ada kata kitaran. Kecuali dia kalau kata kitaran ini tak boleh lah. Ini pun satu subgraf. So ada banyak gabungan. Banyak subgraf yang boleh memenuhi 4 pucu 2 tepi ini. Ini antara 2 yang boleh kita buat. So awak boleh pilih mana yang you nak lah. Okey. Harap boleh dapat jawapan lain daripada saya ini nanti lah. Okey. Okey, kita pergi ke yang kedua. Subgraf dengan 3 pucu 3 tepi. 3 pucu 3 tepi dan kelun. Kemudian dia kitaran. Ini banyak syarat. Dia 3 pucu 3 tepi dan kelun. Mesti ada kelun. 3 pucu 3 tepi itu merangkumi kelun. Kemudian satu kitaran. Dia mesti satu kitaran. Okey, so mungkin saya bagi awak 10 saat. Okey, 10 saat untuk cuba ini. Okey, cuba. Sorry ya, tadi saya rasa kecuali kita kata tarja, kalau tepi hanya 7, maaf 7. Iaitu kelun itu kira satu tepi. Kelun itu ialah satu tepi ya. Sebab kecuali kita kata tarja dia
dua tepi lah untuk kelun. Tapi kalau kira tepi dia satu saja. So ini maaf. So ini tadi kalau dia dua tepi kita sambung satu lagi lah. Mungkin B sambung C pun boleh. Ini pun satu graf. Okey. 7 tepi ya. Maaf. 7 tepi. 5 pucuk, 7 tepi ya. Kelung itu kira satu. Kecuali kira darjah. Kalau kira darjah dia kira dua. Dua kali ganda kan. Okey, so 3 pucuk, 3 tepi, kelun termasuk dan juga satu kitaran. Okey, 3 tepi saja merangkumi kelun dan merupakan satu kitaran. Okey, so sekarang saya sebut nama dan nama pelajar itu you on camera, tunjuk jawapan awak kepada saya. Tunjuk kertas awak dalam kamera itu. Tunjuk jawapan dalam kamera. Siapa yang bertuah? Kita pilih 4 Bestari ya. Florence Normi. You buka, you punya kamera, tunjukkan jawapan kertas awak itu. Untuk jawapan B2 ini. Untuk jawapan B2. Ya. Boleh ya? Florence Normi. Okey, saya sudah nampak. Okey. So, okey, dah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih atas jawapan yang anda tunjuk. Okey, salah betul itu lain cerita lah. Tak apa. Yang penting awak sudah cuba. Okey, kawan kita buat macam ini. Dia buat E, dia buat A, dia buat B kalau tak silap. Lepas itu dia sambung 1, 2, and then ini kelun. Okey, memang 3 pucuk betul. 1, 2, 3 tepi betul juga. Okey, kemudian kelun ada. Tapi syarat terakhir iaitu dia mesti bentuk satu kitaran. Ini tidak. Ini tidak kerana E dan B, walaupun E dan B dia tidak disambungkan. Ada nampak tak? So dia ada, maksud saya dia ada buka di sinilah kan. Jadi apakah jawapan yang boleh merangkumi itu? Fikir lagi. Ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Tapi percubaan yang bagus. Percubaan yang bagus. Kelas, saya rasa soalan itu ada sedikit masalah. Patutlah kita tidak dapat. Dia sepatutnya, saya rasa 3 pucuk, 3 di tepi memang tidak boleh kitaran. Kecuali 3 pucuk ini kena tukar. 4 tepi tukar. Saya semak balik soalan itu, saya rasa soalan itu tak berapa betul. Sepatutnya 4 tepi baru betul. Okey, kalau 4 tepi, awak sambung saja sini. Kalau sambung pun tak betul. Jadi 5. Okey, so 4 tepi ya. So jawapan yang boleh kita buat saya rasa macam ini ya. E, D, A. Okey, ini 3 pucuk kan. Lepas itu 4 tepi.
Empat tepi ya, merangkumi kelun. Satu, dua, tiga, empat. Dan dia juga tertutup. Ini contoh jawapan lah. Yang betul. Saya rasa maklumat itu tak betul. Empat tepi sepatutnya. Tapi terima kasih kepada yang cuba tadi lah. Hampir betul sudah. Kalau empat tepi memang saya percaya awak betul sudah lah. Patut saya nampak dia tak berapa. Okey, so kita pergi ke C. Ya, C ya. Okey, C kita diberi graf yang ini. Okey, tak ada kelun. Dia ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu. P, Q, R, S, T, U. 6 bucu. 6 bucu. Lepas itu tepi kita tengok kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tepi. 6 pucuk 10 tepi ya. Okey. Sekarang soalan minta kita buat subgraf yang mempunyai 6 pucuk 6 tepi. 6 pucuk 6 tepi ya. Okey, cuba sekarang. 6 pucuk 6 tepi. Nanti kita minta pelajar tunjukkan jawapan. Kemudian yang kedua, subgraf dengan 3 pucuk 4 tepi. 3 pucuk 4 tepi termasuk perpilan tepi. Ini syarat yang tambahan. Yang ini senang, 6 pucuk 6 tepi saja. Okey ya. So saya bagi 20 saat untuk dua ini. Nanti kita minta dua orang pelajar tunjukkan jawapan. Paper 2. Mana paper 2? Saya semak sekejap ada tak soalan subgraf ini. Okey, cuba dulu Okey. Okey dah. Alright, kita sambung. Dia nak 6 bucu 6 tepi ya. Okey, mungkin seorang boleh tunjukkan jawapan. Siapa dia Sekejap saya tengok senarai. Okey. Nisterina dari 4 wawasan. Nisterina. Dia buka kamera, tunjukkan jawapan. Mana jawapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas itu, okey, 6 tepi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua boleh nampak kan? Ya, betul jawapan awak dah. 6 tepi, 6 pucu. Macam itu, boleh. Okey, masih. Okey, betul dia guna P, Q, U, T. Okey, lepas itu lagi dia guna R, kemudian X di bawah. Okey, betul boleh.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Boleh macam ini. Macam ini betul ini jawapan kawan kita. Betul. Ya. 6 bucu, 6 tepi. Okey. Ini ialah satu subgraf. Subgraf. Tapi dia bukan kitaran lah. Sebab ini sebab tak tutup. Tapi dia tak ada syarat kitaran. So tak apa. Boleh terima. Okey, macam ni. Ataupun awak punya jawapan lain daripada sini. Asalkan 6 pucu, 6 tepi. Kita terima. Okey, satu lagi. Yang kedua. Subgraf dengan 3 pucu, 4 tepi. Tapi ini ada syarat dah. Mesti ada berbilang tepi. Berbilang tepi 3 pucu, 4 tepi. Dan dia berbilang tepi. Okey, saya rasa ini pun tak susah. Kita minta 4 wawasan lagi. Michelle, boleh tunjukkan jawapan anda? Buka kamera. Ya. Mana Michelle? Ada, saya nampak awak Michelle. Ya. Untuk C2. Untuk C2 ini. Michelle? Halo? Awak ada kah? Belum, cikgu. Okey, kalau belum kita minta seorang lagi, Jennifer. Jennifer Sear dari 4 wawasan. Ya. Okey. Okey, tunjukkan jawapan awak dulu. Saya nampak lampu siling saja. Hilang lagi. Ya, Jennifer. Hello? Adakah Jennifer? Ada jawapan Jennifer? Kenapa left group ada 2 orang pelajar ni? Kemudian 4 wawasan, 4 bestari. Siapa yang saya belum ambil kehadiran? Saya tengok ni ada seorang saya rasa. Ataupun ada orang guna 2 account masuk. Elvina. Okay, never mind. Itu nantilah. Okay. Tapi untuk 4 bestari itu cari kawan yang selalu tidak hadir itu. Kenapa no, siapa ini? Siti No Shilawati. Lama sudah tak jumpa. Satu lagi No Kamisha. Okay, never mind. Okay, kita tengok balik. So mungkin kita minta seorang lagi tunjukkan jawapan dia. Vanessa, 4 bestari. Vanessa. Jennifer sih ada, tapi saya tak nampak jawapan awak tadi. Ya, Vanessa, ya. What is your answer? Apa jawapan awak? Ya, itu dia. Ya, itu dia. Saya rasa itu saja yang ada berbilang tepi jawapan dia betul ya. So semua boleh nampak kan jawapan dia. Okey, terima kasih Vanessa. Very good. Okey, so saya pun buatlah dia P U. Okey. 3 pucuk saja, tapi dia 4 tepi. 4 tepi itu ialah PT1,
PU 2, UT 3, dan PT ada satu lagi macam ini. So 4 pucuk, 3 pucuk, 4 tepi. Itu jawapan Ganesha. Betul. Okey. So ini jawapan dia. So, anda boleh rujuklah di sini ya. Tidak ada jawapan lain ya. And then semua mesti sentuh lah macam saya ini tak guna pembaris. Kalau boleh guna pembaris lah. Supaya lebih kemas lagi lah. Kecuali yang lengkong itulah. Yang lengkong itu. Ya, so saya rasa sikit lagi ya kita akan pergi. Lepas tu kita akan berhentilah. Ya, alright. Kita pergi ke nota yang seterusnya. Pokok. Ini pokok lah. Pokok saya rasa ada dalam ujian kali ini. Pokok. Pokok ialah graf. Dia satu graf. Graf itu rangkaian lah. Dengan keadaan setiap bucu adalah berhubung tetapi tidak mempunyai kitaran. Setiap bucu berhubung tapi tidak ada kitaran. Maksudnya tidak tertutup. Mungkin awak tulis di sini ya. Tidak tertutup. Tidak tertutup. Kalau you tengok contoh ini, dia tak tutup kan. Contohnya A pergi C tak tutup. B, G tak tutup. Banyak tempat dia tak tutup. Tapi, dia mesti hubungkan setiap bucu. Tidak boleh ada bucu yang bersendirian di situ. Tak boleh. Itu tak boleh. Itu bukan pokok. Jadi, ingat dah. Pokok itu mesti semua bucu dia berhubung. Tapi tidak ada kitaran. Tidak ada tertutup. Tidak tertutup. Dia buka. Itu okey. Buka boleh jadi pokok. Tapi mesti bucu dia berhubung semua. So, ini pokok. Ambil perhatian lah. Ambil perhatian lah. Okey. So, nombor 13 itu ialah aplikasi lah. Maksudnya penggunaan. Apa gunanya rangkaian? Rangkaian ini banyak kegunaannya dalam kehidupan sebenar. Dia membantu kita menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan harian kita. Contohnya, dia melibatkan pengangkutan, perniagaan, pembinaan, rangkaian komunikasi dan sebagainya. Contohnya kita call kepada kawan, itu calling, semua itu rangkaian juga. Networking, kan? Network itu. Selalu kata line putus, itu tak ada network lah. Network tak ada, so dia putus lah line itu. Okey. Itu contoh nombor aplikasi itulah. Aplikasi adalah bahagian terakhir. So sebenarnya kita tidak banyak lagi lah. Yang penting di sini pokok. Okey. Okey, so kita contoh 12. Dua lagi contoh, muka surat 9 ini muka surat akhir lah. Dan kita akan berhenti di sini. Seterusnya itu minggu depan sudah. Okey, nanti saya akan beritahu apa kerja rumah awak lah. Saya rasa kerja rumah awak buat dulu buku kerja bab 5. Buku kerja bab 5. Okey. Tentukan sama ada setiap graf berikut adalah pokok atau bukan. Berikan sebab anda. Contoh yang pertama. Graf ini adalah pokok kerana setiap pucu adalah berkait dan tidak mempunyai kitaran. Okey. Satu, dia semua pucu itu berhubung. Dan yang kedua, dia tidak ada kitaran. Okey. Okey, kita tengok B. Kita minta lagi lah pelajar untuk menjawab. Adakah B ini? You jawab saya pokok atau bukan. Guna mic, guna apa on you punya mic lah. Siapa ini? Nur Aliana, 4 wawasan. Graf ini pokok ke bukan pokok? Nur Aliana. Tak ada Nur Aliana. Okey, kita pergi ke Nur Hayati. Nur Hayati, 4 bestari. Bukan. Bagus. Bukan pokok. Kerana sebab? Apa sebab dia? Kerana? Kitaran.
Yes, kerana mempunyai kitaran. Jadi sekarang ini matematik menengah atas ini banyak tempat, banyak soalan pada bahagian akhir itu memang dia akan tanya berikan sebab, berikan justifikasi. Itu awak maksudnya awak kena faham kenapa. Kalau kata bukan, you kena terangkan. Oh, kerana mempunyai kitaran. Dan tengah-tengah ini segitiga tutup kan? Ini kitaran. Dia tak boleh tutup. Dia tak boleh tutup. Kalau tutup itu bukan. Okey, kemudian C. Kita laju sikit. C. Ivan Yen. 4 bestari. Pokok ke bukan? Ivan? Bukan. Bukan. Yes, bagus. Bukan pokok. Bukan pokok. Pusa. Kerana samalah. Kerana ini dia tutup kan? Ada nampak tutup tak? Dia tutup. So, bukan kerana mempunyai tutup, mempunyai kitaran. Dia ada kitaran, dia bukan pokok. Dia ada bahagian tutup. Macam tadi ada bahagian tutup ini. Saya guna marker pen. Ini dia tutup. Ada nampak? Ini tutup kan? Tutup. Dia tak, bukan pokok lah. Okey, seterusnya kita minta D ya. D ini kita minta siapa lah? Muhammad Asri. 4 bestari. 4 wawasan, sorry. 4 wawasan. Muhammad Asri. Apa jawapan awak? Pokok. Bagus. Ini adalah pokok. Ya. Okey, pokok Apa sebabnya? Kerana sama atas kerana ini saling. Kerana setiap bucu adalah berkait ataupun tulis berhubung pun boleh. Setiap bucu adalah berhubung dan tidak mempunyai kitaran. Tulis itu jawapan dia. Pokok, lepas itu sebab dia. Perlu beri sebab. Tak kisah dia pokok ke bukan pokok, mesti beri sebab. Okey Kerana setiap bucu adalah berhubung dan tidak mempunyai kitaran. Bagus. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan seterusnya. Dominik dari 4 wawasan. E. Pokok ke bukan pokok? Pokok. Pokok ke bukan? Dominik? Pokok. Pokok jawapan Okey, pokok. Okey, saya nak tengah seorang lagi punya jawapan Saya belum dapat jawab awak lagi. Tunggu Adakah dia betul atau tidak? Okey, sekarang kita pergi ke seorang lagi. Adakah jawapan awak sama dengan Muhammad? Adakah awak punya jawapan sama dengan kawan kita, Dominik? Sudah saya tanya. Apa kata Irene, 4 bestari? Apa jawapan untuk E awak? Pokok. Pokok. Okey. So jawab, terima kasih So jawapan dia ialah bukan pokok. Agak-agaknya apa sebab? Apa sebab bukan pokok? Ada sesiapa boleh jawab saya kenapa ini bukan pokok? Ada gelong juga. Yes, ada gelong kerana mempunyai gelun. Tadi dia sudah tadi walaupun dalam nota kita dia tak kata gelun ke tak gelun kan. Tapi dia kata pokok itu adalah semua bucu itu berhubung dan tidak tertutup. Dan tidak tertutup. Maksudnya tidak boleh ada kitaran. Tapi awak nampak tak ini? Ini sebenarnya kira kitaran. Ini kitaran sebab dia tutup pergi balik sendiri itu kitaran. Jadi bukan pokok kerana mempunyai gelun. Bagus, tahniah pelajar ini. Siapa yang jawab saya? Muhammad Daniel kah? Okey. Ini bukan pokok
Okey, bagus. F kita minta Tracy 4 bestari. Pokok. Pokok. Pokok kah? Saya rasa ini bukan pokok ah. Kenapa bukan pokok? Ada nampak ini tidak hubung kan? Betul tak? Ini tidak hubung. Dia buka. Walaupun kita tadi kata dia tidak boleh kitaran, tapi dia mesti hubungkan semua bucu. Ada bucu yang tidak dihubungkan. So kerana dia bukan kerana terdapat bucu tidak berhubung. Dia ada bucu yang tidak berhubung. Dia mesti hubungkan semua bucu baru dia pokok. Macam ini dia tak hubung, tak boleh. Dia bukan pokok. Okey bukan pokok. Boleh kan? Faham sebab ini tidak susah sangat seperti yang cikgu kata. Jangan takut kepada maths. You percayalah saya, matematik itu bukan susah. Kalau tapi itulah bukan susah. Okey. So, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membantu anda. Yang lepas saya tidak mau ceritalah. Yang lepas maksudnya tahun-tahun sebelum ini belajar maths itu taklah macam itu, saya tak mau dengar lagi lah. Sebab guru pelainan cara lain. So yang penting asalkan saya punya konsep senang saja. Pelajar yang sampai tangan saya jarang gagal. Saya tidak boleh tahan nampak pelajar saya yang saya ajar sendiri itu gagal maths. Saya tidak boleh terima. Jadi saya akan buat cuba sedaya upaya saya untuk membantu pelajar sekurang-kurang dulu, walaupun kelas hujung. Walaupun kelas hujung. So kelas hujung bukan alasan untuk gagal, bukan. Bagi saya akan buat sedaya upaya saya untuk membantu mereka sekurang-kurang gagal, sekurang-kurang lulus. Kalau untuk kelas 4 bestari ialah saya akan cuba buat sedaya upaya untuk membantu pelajar 4 bestari mendapat grade A dalam SPM. Bukan lulus grade A. Tapi itu perlu kerjasama ataupun perlu komitmen daripada semualah anda. Kalau ikut saja Google Meet saya, buat latihan yang saya beri, memberi perhatian semasa kita bincang, percayalah saya, pada akhir nanti awak akan dapat. Mungkin pada peringkat ini you tak nampak macam mana kan, itu macam jauh. Jangan risau, kita ada setahun lebih lagi. Sebab awak tingkatan 4 sekarang, tingkatan 5 akhir baru awak ada SPM kan. So, kita tengok akhir itu. Ini dalam proses itu mestilah mengambil sedikit masa. Contohnya kali ini exam bulan Jun, mungkin gagal. Cikgu kata boleh tolong saya lulus. Belum lagi, itu perlu satu proses yang panjang. Itu proses dia. Okey. Alright, so contoh akhir pagi ini ini dia. Dia kata kita nak kita diberi graf G kita diberi graf G, kita nak bina 2 subgraf. Subgraf 1, subgraf 2 bagi graf G. Graf G ini graf asal dan subgraf itu mesti pokok. Mesti pokok merupakan pokok dengan melukis tepi bagi subgraf tersebut. So subgraf yang kita lukis sekarang ini mesti merupakan pokok. Maksudnya dia tidak mempunyai kitaran, dia tak boleh tutup. Tapi pucu-pucu itu semua kena hubungkan. Pucu-pucu mesti kita hubungkan. Kita mesti hubungkan. So, ini jawapan untuk soalan A sudah. Okey, kita bagi B dan C sahaja. B dan C. Okey, jadi kalau kita tengok B ini, kita ada 6 pucu. A, B, C, D, E, F. 6 pucu. Okey. Dan kita nak lukis pokok. Subgraf kemudian pokok. Subgraf sebahagian dari itu tapi pokok. Jadi saya rasa oleh sebab ini ialah pokok, kita mesti mengambil semua pucu. Kenapa? Sebab
bucu, dia kata semua bucu perlu berhubung. Itu ialah pokok. Tidak boleh kata ambil 2 bucu, 3 bucu. Tidak. Semua bucu kena ambil. So, ambil lah. A. Saya lukis dulu lah. A, B, C, D, E, F. Bucu kita lukis dulu. Okey, sekarang kita nak sambungkan. Tapi jangan kitaran, jangan tutup. Berapa tepi ikut apa yang ada berasal daripada graf asal. Dia tidak ada had. Asalkan kita buat pokok. Okay, A boleh sambung kepada B kan? A kepada D. And then T pergi kepada C kan? Boleh sebab memang ada. And then daripada T kita boleh pergi ke E. Daripada C kita pergi ke F. Ini contoh pokok. Contoh pokok dan juga adalah subgraf. Contoh pokok dan adalah subgraf. Dia tak tutup. Kan? Dia tak tutup. Tidak mempunyai kitaran. Ini satu contoh. Okey, satu lagi subgraf. Apa lagi boleh kita buat? Okey, sama juga kita ambil ke 6 bucu. A, B, C, D, E, F. Okey, bagaimana sambungkan ini? Okey, so mungkin kita tukar arah sekarang. A pergi B, A pergi E, kan? E pergi D boleh. And then E pergi F, F pergi C. Ini satu contoh lagi yang boleh kita membuat pokok. Ini pokok. Tengok semua bucu kita hubung. Tapi dia bukan kitaran. Dia merupakan subgraf. Dia juga merupakan pokok. Ini 2 in 1. Subgraf dan pokok. Okey. So, ini contoh jawapan. Awak boleh catatkan. Okey, kemudian kita sambung yang seterusnya supaya kita nak habis masa. Sudah. Okey, sekarang ini A, B, C, D, E, F. Ada 6 bucu juga. So, kita lukiskan ke 6. A, F, ini B, ini C, ini D, ini E. Okey Okey, sambungkan. Okey, sambungkan supaya kita boleh menyambungkan semua. Okey, kita boleh A pergi F, F pergi ke E, kan? And then E pergi ke B, ada kan? And then F pergi ke D dan B pergi ke C. Dah. Ini contoh subgraf dan juga pokok. Subgraf dan juga merupakan pokok. Subgraf dan pokok. Okey? Okey. Okey, akhir sekali sama juga kita tandakan dululah. Okey, A, F, B, C, D, E. Okey so awak boleh hubungkan, gunakan tepi yang ada dalam graf asal. Kalau dalam graf asal itu tidak ada tepi itu jangan mesti ada sebab dia subgraf. Mesti ambil daripada graf asal. Okey, mungkin kita boleh sambungkan E pergi D, D pergi C ada kan? Okey, lepas itu apa lagi kita boleh buat? B pergi B kan? B itu lurus bawah, sepatutnya B di sini sorry B. Lebih dekat lah, okey. Tegak ke bawah sepatutnya lah. And then B boleh pergi F kan? And then F pergi ke A. Ini pun satu contoh pokok. Pokok kemudian subgraf. Dia tidak boleh tutup, dia tidak boleh kitaran. Ya, okey. So, hari ini kita sudah sampai muka surat 9. So, pelajar anda ambil sudah. Okey, 10 saat. Okey. Sudah. Jadi anda ambil gambar
untuk muka surat sudah. Okey, awak ambil gambar untuk muka surat 8 dan 9 cukup. Jangan 5, 6, 7, 8 terlalu banyak. Satu murid, dua muka surat. Muka surat 8, muka surat 9. Yang terletak dua muka surat itu. Untuk hantar dalam grup masing-masing, muka surat 8, ni muka surat 9. 9. Dua muka surat ini awak snapshot, ambil gambar, hantar terus sekarang. Jangan tangguh sebab saya akan buat laporan sekejap lagi ya. Sebab petang nanti saya ada mesyuarat lain. So saya akan buat laporan terus. So awak ambil gambar sekarang, terus post ke dalam Telegram. Saya akan ambil dari situ. Muka surat 8, muka surat 9. Kerja rumah hujung minggu ini ya. Besok hingga Ahad, hingga Isnin sebenarnya. So anda perlu buat latihan dalam buku kerja bab 5. Sebenarnya kita sudah hampir habis lah. Yang belakang itu muka surat 10 sampai ke muka surat 13 itu adalah penyelesaian akhir sudah. So kita akan sambung pada hari Selasa minggu hadapan. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan.